Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, pada hari ini saya akan kongsikan sedikit tutorial pembelajaran tata bahasa dengan tajuknya ayat pasif. Jadi tanpa melengahkan masa, secara santai-santai kita bersembang-sembang dan juga berkongsi berkaitan dengan tajuk ayat pasif. Murid-murid yang belajar di sekolah rendah, saya kongsikan sedikit untuk lebih pemahaman kepada kamu bagaimana kamu boleh mengenal pasti ayat itu ialah ayat pasif. Okey, di dalam ayat pasif, cuba lihat, dalam ayat pasif kebiasaannya ada kata kerja yang berawalan di yang diikuti oleh kata sendi oleh. Cikgu bagi satu contoh, kereta itu dipandu oleh Naufal. Apabila kamu lihat dalam ayat kereta itu dipandu oleh Naufal, ada kata kerja yang berawalan di. Cuba lihat di mana yang berawalan di. Ini kan? Yang ini. Kata kereta itu dipandu oleh Naufal. Kamu lihat kata kerja yang berawalan di dalam ayat ni ialah kata dipandu yang ada awalan di dan disertai pula dengan kata sendi oleh. Maka ayat ini merupakan ayat pasif. Okey. Yang kedua, ada juga yang menjadi penanda bahawa ayat itu ayat pasif ialah ada kata kerja tanpa imbuhan awalan. Ya, contohnya kereta itu saya pandu. Kereta itu saya pandu. Kamu lihat ada kata kerja tanpa imbuhan awalan. Contohnya pandu, saya pandu, saya pandu. Maka ayat itu ialah ayat pasif. Baik, cuba kita lihat yang seterusnya. Perbezaan ayat aktif dan juga ayat pasif. Kita lihat untuk murid-murid yang sekolah rendah ya. Penanda ayat itu ialah ayat aktif, mesti ada kata kerja yang berimbuhan awalan ma. Kerana kata kerja berimbuhan awalan ma itulah menjadi penanda bahawa ayat itu ialah ayat aktif. Okay, contohnya Naufal memandu kereta itu. Ada perkataan kata kerja transitif memandu, maka ayat ini merupakan ayat aktif. Cuba lihat. Bila kita pasifkan, kereta itu dipandu oleh Naufal. Ayat aktifnya Naufal memandu kereta itu. Apabila kita pasifkan, kereta itu yang bertindak sebagai objek ni kita bawa ke depan, dia menjadi subjek ayat. Lihat contoh yang kedua. Saya memandu kereta itu. Yang ini bila kita pasifkan ayat ini, dia akan menjadi kata kerja pasif tanpa imbuhan awalan sebab menggunakan kata kerja kata ganti nama diri pertama. Yang ini kita akan lihat pada slide yang seterusnya. Baik, jom kita lihat. Baik. Mana saya nak letak sini? Okey. Baik, mari kita lihat bagaimana kita dapat mengecam dan juga mengenal pasti ayat tersebut ialah ayat pasif. Bagaimana kita nak mengenal pasti ayat itu ialah ayat pasif ataupun tidak? Kita lihat. Dalam ayat pasif ada kata kerja tidak berawalan ma. Kalau ada kata kerja tidak berawalan ma, maka ayat itu ialah ayat pasif. Dan satu lagi, apabila ada kata kerja yang diikuti oleh imbuhan awalan di dan diikuti oleh kata sendi oleh dan kata ganti nama diri ketiga, maka ayat itu ialah ayat pasif. Jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama ni ayat pasif dengan kata kerja tidak berawalan ma. Saya bagi contoh kata kerja ya, tendang, buang, simpan, baca, terima. Apabila dalam sesuatu ayat tu ada kata kerja tidak berawalan ma, contoh kata kerja yang tidak berawalan ma, tendang, buang, simpan, baca, terima, maka ayat-ayat tersebut menjadi penanda bahawa ayat itu ialah perkataan ini menjadi penanda kepada ayat itu ayat pasif jika ada di dalam ayat. Namun begitu, kamu kena pastikan perkataan-perkataan atau kata kerja ini mesti diikuti oleh kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua di dalam ayat tersebut. Baru ayat itu menjadi ayat pasif. Okay, cuba kita lihat. Bola itu saya tendang. Okay, bola itu saya tendang. Kata kerja kata saya ialah kata ganti nama diri pertama diikuti oleh kata kerja tendang. Apabila dalam ayat ini
Kata ganti nama diri pertama diikuti dengan kata kerja, tidak berawalan, tidak berimbuhan, maka ayat ini ialah ayat pasif. Cuba kita lihat contoh yang kedua. Sampah itu perlu kamu buang. Okey, kamu itu ialah kata ganti nama diri kedua, manakala buang ialah kata kerja yang tidak menerima sebarang imbuhan, maka ayat ini ialah ayat pasif. Contoh yang seterusnya, duit itu engkau simpan. Dalam ayat ini engkau merupakan kata ganti nama diri kedua, maka manakala simpan itu ialah kata kerja. Jadi ayat ini ialah ayat pasif. Contoh yang seterusnya, buku itu harus anda baca. Jadi anda itu ialah kata ganti nama diri kedua, baca ialah kata kerja. Jadi ayat ini ialah ayat pasif. Contoh yang terakhir, buah itu telah aku terima. Aku merupakan kata ganti nama diri pertama, manakala terima ialah kata kerja. Jadi ayat ini ialah ayat pasif. Dan kita beralih pula kepada yang sebelah ni. Okey, ayat pasif, ciri ayat pasif kedua, dalam ayat pasif ini mesti ada kata kerja yang berawalan di, diikuti oleh, diikuti kata sendi oleh, dan juga kata ganti nama diri ketiga. Okay, yang tadi tu kata ganti nama diri pertama, kedua, dan yang seterusnya ada kata kerja yang disertakan dengan kata sendi oleh dan diikuti oleh kata ganti nama diri ketiga. Maka ayat itu menjadi ayat pasif. Okay, cuba lihat. Dia mesti ada kata kerja berawalan di dan diikuti oleh-oleh. Diikuti oleh kata sendi oleh dan juga kata ganti nama diri ketiga. Bila ada ketiga-tiga kombinasi ini di dalam ayat tersebut, maka ayat itu menjadi ayat pasif. Kita tengok contoh. Ditendang Ali, dibuang oleh beliau, disimpan oleh mereka, dibaca Haris, diterima Aish. Okey, perasan tak para penonton, saya tidak letak perkataan oleh di sini. Perkataan oleh, sebenarnya boleh diletak ditendang oleh Ali, dibuang oleh beliau, disimpan oleh mereka, dibaca oleh Haris, diterima oleh Aish. Okay? Oleh ni dia optional, letak boleh, tak letak pun boleh. Baik, kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okey, contoh pertama, saya menggoreng ayam itu. Okey, perkataan menggoreng ini menandakan ayat ini ialah ayat aktif. Jadi ayat itu bertindak sebagai objek. Maka bagaimana kita nak pasifkan? Kita bawa ayam itu, perkataan tengok, ayam itu kita bawa pergi ke depan. Bila kita bawa dia pergi ke depan, maka ayam itu saya goreng. Okay? Ayam itu saya goreng. Kita gugurkan perkataan meng ni, menggoreng. Meng ni, imbuhan awalan me ni kita buang, sebab dalam ayat pasif dia tidak ada imbuhan awalan. Tidak ada imbuhan awalan. Apabila kita gunakan, kita lihat ada kata kerja, kata ganti nama diri pertama di hadapan ayat ni, jika kita nak pasifkan, kita kena pastikan perkataan kata kerja bila kita pasifkan tidak ada imbuhan. Dan sebab itu apabila saya menggoreng ayam itu, bila kita pasifkan dia menjadi ayam itu saya goreng. Apabila kita gunakan, kita lihat ada kata kerja, kata ganti nama diri pertama di hadapan ayat ni, jika kita nak pasifkan, kita kena pastikan perkataan kata kerja bila kita pasifkan tidak ada imbuhan. Dan sebab itu apabila saya menggoreng ayam itu, bila kita pasifkan dia menjadi ayam itu saya goreng. Ayam kita pindahkan ke hadapan. Dalam ayat pasif, ayam itu terletak di hadapan ayat menjadi subjek ayam itu. Saya menggoreng tukar jadi saya goreng. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Kita perlu mendengar nasihat bapa. Mendengar itu merupakan kata kerja transitif. Dia ada imbuhan awalan ma. Jadi ayat ini ialah ayat aktif. Bagaimana kita nak pasifkan? Kita ambil nasihat bapa yang tidak sebagai objek ayat ni, kita pindahkan dia ke depan. Perkataan di belakang tu kita bawa pergi ke depan. Dia akan jadi nasihat bapa perlu kita dengar. Kita lihat contoh yang ketiga. Murid-murid tahun 4 tekun membersihkan kelas baharu. Ayat ni ayat aktif atau ayat pasif? Okey, ayat ini ialah ayat aktif kerana ada kata kerja transitif membersihkan.
Bila kita nak pasifkan ayat ni, kita ambil objek ayat iaitu kelas baru. Kita ambil ayat yang di belakang sekali. Kita ambil ayat di belakang sekali, kita bawa pergi ke depan. Kalau kita nak pasifkan. Ayat di belakang sekali yang mana? Okey, yang ini, kelas baharu. Ini perkataan yang akhir sekali ni. Bila kita nak pasifkan, kita bawa pergi ke depan. Kita bawa pergi ke depan dan kita tulis balik. Kelas baharu dibersihkan oleh murid-murid tahun 4 tekun. Murid-murid semua, setakat ni itu saja perkongsian cikgu untuk kamu. Semoga ianya bermanfaat untuk semua.